Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa al-khatim lima sabaqa والناس بالحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل حكم ونفس الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dihormati barisan pimpinan UTM dan juga IBD Situ Balai Kota, yang dimuliakan barisan hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam waktu tengah hari ini kita berada di dalam dewan ini. Yang paling utama kita syukur pada Allah, kita masih diletakkan dalam keadaan iman dan Islam. Yang mana nikmat, dua nikmat ini nikmat yang sentiasa dinanti-nantikan oleh sekalian umat terdahulu. Yang mana sebesar nikmat kita hari ini adalah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita akan bincangkan tentang kesihatan menurut sunnah. Kesihatan menurut sunnah. Jadi lazimnya kita faham hari ini kesihatan menurut sunnah, satu, memang jarang-jarang ataupun kita orang kata jaranglah kita dengar. Tapi yang selalu kita dengar kesihatan, sihat menurut orang Melayu sekarang. Kalau ada dua orang sahabat lama tak berjumpa. Bila berjumpa ni, sahabatnya seorang lagi, dia tengok sahabat dia ni yang berbetulan sahabat dia seorang lagi ni dapat anugerah PJK, perut jalan ke depan. Jadi apa dia cakap? Oh, sihatnya sekarang. Jadi ini menurut orang Melayu. Bila dia kata sihat tu maksudnya PJK, perut jalan ke depan. Maksudnya ini bukannya satu sudut yang kita kata satu sudut yang benar. Ini lebih kepada sudut mantik. Ini mantik orang Melayu. Dia nak cerita kau ni gemuk sekarang tapi tak sampai hati. Dia mantik orang Melayu dia. Jadi mantik ni bukan saja orang Arab, orang Melayu pada mantik dia. Jadi kita nak faham ini sudut sihat. Sihat yang disebut menurut istilah yang sebenar dan keadaan yang sebenar. Sihat bagi sudut sunnah yang di Islam sendiri. Bila kita sebut sihat, ataupun di dalam perkataan Arabnya disebut as-sihah. As-sihah ni maksudnya apa dia? Suatu keadaan yang bebas, keadaan fizikal, keadaan rohani, keadaan mental yang bebas dari segala satu sudut yang boleh memudaratkan. Itu maksud as-sihah. Tapi kita lazim juga kita dengar orang sebut sihat wal afiat. Wal afiat ataupun kalau disambung walafiat. Kalau orang kadang-kadang dia tak faham walafiat, apa benda walafiat? Dia wal afiat, tuan-tuan. Lepas ni kalau buat kad jemputan tu jangan tulis walafiat. Dan jawab kat orang pun yang saya sihat walafiat. Entah pening kepala, orang Arab dia tengah pening kepala. Apa benda walafiat? Ya, wal afiyah. Apa dia afiyah? Afiyah ni dari satu sudut kataan yang kita sebut as-sihat at-tamah. As-sihat tamah ni maksudnya kesihatan yang sempurna, yang cantik. Tu bagi sihat wal afiyah. Jadi hari ni kita nak menuju ke arah sihat wal afiyah ni. Jadi bila sebut sihat wal afiat ini ada empat sudut. Sihat wal afiat. Bila sebut sihat yang sempurna ada empat sudut. Satu ialah dari sudut sihat ilmu, iaitu bebas kita daripada kejahilan. Dalam Islam, sudut kita duduk Islam, perkataan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Islam tu sendiri. Kalau kita faham dari perkataan salamah, salimah, salam, iaitu selamat, sejahtera. Maka bila duduk di dalam Islam,
kita duduk berada di bawah naungan Islam, di bawah payung Islam, di bawah ziamah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita duduk dalam keadaan selamat. Selagi mana kita ikut jalan yang telah ditentukan Islam. Apa yang jadikan seseorang itu tidak selamat? Apabila dia keluar daripada yang disebut apa yang disusun oleh Islam. Jadi ini kita kata, apa dia? Nombor satu tadi, sudut pertama ialah sihat sudut ilmu, iaitu bebas daripada kejahilan. Islam menuntut kita menjadi ulul albab, orang yang berfikir. Orang yang berfikir. Setiap sesuatu perbuatan, setiap suatu hal yang kita buat, setiap satu perkara yang kita amal, mesti adanya sudut ilmu. Dia tak boleh taklid buta, pakai ikut sahaja. Kerana apa? Kerana hal ini akan membuatkan kita sendiri tak tahu apa kita buat. Kita faham hari ini tuan-tuan, kenapa kita tengok makin ramai orang bukan Islam memeluk Islam. Kita menerima Islam daripada ahli abawan, iaitu orang yang terdahulu, datuk nenek moyang kita lah pada Islam. Kita bersyukur, kita rasa bertuah, tetapi masalahnya kita beramal terus menerus tanpa kita fikir, kenapa aku beramal? Apa faedah aku buat dari sudut untuk kebaikan? Kita tanya bukan untuk persoalkan kenapa Allah suruh dan kita nak soal Allah, tetapi untuk penambahbaikan amalan ibadat kita. Berbeza dengan orang peluk Islam yang memeluk Islam sekarang, yang baru mengucapkan 2 kalimah syahadah, yang mengangkat syahadah, adanya saksi dan sebagainya. Kita Islam hari ini kita tak ada saksi tuan-tuan. Kita ada saksi ahli abawan, datuk nenek moyang kita. Sebab itu kita rasa senang dulu, tak tahu je. Akhirnya kita nak faham, orang bukan Islam, dia nak tahu tentang Islam, nak tahu tentang sunnah, dia tidak tanya adakah itu sunnah, adakah makan madu sunnah. Dia tak tanya soalan itu. Sesama kita tanya, dan kita jawab sunnah, dan dia full stop. Tapi orang bukan Islam, orang kafir, dia akan tanya, kenapa makan madu itu sunnah? How to answer? Macam mana kita nak jawab? Maaflah terkeluar bahasa Jawa sikit. Dan minta maaf, saya tak guna slide apa-apa. Saya ortodoks sikit. Saya tak guna slide show ke apa semua. Saya lebih ke arah orang ulama-ulama tua yang apabila dia tak ada bantuan-bantuan alat, terus menerus, mulut ke mulut, mulut ke mata, mulut ke otak, terus. Gitu. Baik. Jadi maksudnya dari sudut ilmu, kita faham itu sihat dari sudut ilmu. Keduanya, sihat dari sudut ekonomi. Yang mana membebaskan diri kita daripada bebanan hutang, membebaskan diri kita daripada riba, membebaskan diri kita daripada kemiskinan. Yang mana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup dalam miskin. Hari ini ramai orang faham zuhud. Zuhud ni maksudnya, kena tinggal semua keduniaan. Kita kena duduk jauh dalam hutan daripada manusia, supaya kita elak pada maksiat dan sebagainya. Tuan-tuan, hari ni duduk dalam hutan pun wifi pula, mobile data pun dia dapat dah tuan-tuan. Nak elak maksiat macam mana lagi? Zaman dulu betul, hari ni duduk dalam hutan, internet boleh main, Facebook boleh main lagi. Maksudnya zaman makin ke depan, kita tak boleh kata dengan duduk dalam hutan kita boleh elak maksiat. Maka bila kita faham zuhud hari ini, apa benda yang kata zuhud, iaitu bebaskan diri kita dari kemiskinan dan sebagainya, iaitu membebaskan diri kita daripada ditindas. Hari ini lemahnya orang Islam, tidak sihatnya orang Islam, sakitnya orang Islam apabila sakit ekonomi. Jatuh merudum kesihatan orang Islam apabila jatuh merudum ekonomi orang Islam. Ini yang berlaku, realiti. Kita nak menuju sihat wal afiat. Kita bukan kata sihat semata-mata, sihat wal afiat. As-sihat at-tammah. Maksudnya sihat yang sempurna. Sudut yang ketiga, sihat dari sudut fizikal tubuh badan kita. Bila sebut sihat dari tubuh badan fizikal, dari sudut tubuh badan dan fizikal kita, pertamanya paling penting sekali adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan yang masuk ke dalam mulut kita, melalui esophagus, masuk dalam perut, proses usus, ileum dan sebagainya, keluar anus dan sebagainya, jadi najis, ginjal dan sebagainya. Apa benda yang kita makan? Adakah benda itu bermanfaat?
Adakah benda itu sekadar untuk sedapkan mulut? Adakah benda itu sekadar kita ikut? Satu. Keduanya dari sudut pemakanan, sihat dari sudut fizikal pemakanan ini tadi. Apa dia? Halal atau haram atau syubhah benda yang kita makan. Sebab apa? Nanti kita akan masuk tiga bab yang paling besar yang disebut kesihatan. Ini saya duduk 4 sudut dulu, 4 sudut yang telah dipecahkan. Sebab tak silap saya ada open question. Jadi open question nanti kita akan tanya lah. Baik. Jadi daripada sini kita kata sihat tubuh badan. Jadi tubuh badan ialah pemakanan kita. Hari ini bila sebut pemakanan, ramai orang dah mula menjurus kepada pemakanan sunnah. Ini pemakanan sunnah, ini berasaskan sunnah, itu sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Tapi dalam ramai-ramai banyak-banyak sunnah-sunnah yang disebut pemakanan sunnah, cara makan sunnah sebagainya, kita tak faham benda yang disebut apa itu pemakanan sunnah. Dan kita tak faham cara makan sunnah. Dan kita tak faham apakah bahan yang berasaskan sunnah. Ini 3 benda yang nampak macam sama tetapi berbeza. Apakah pemakanan sunnah? Madu, kurma, habatus sauda, minyak zaitun, buah tin dan sebagainya pemakanan sunnah. Apa itu cara makan sunnah? Itu pun menjurus kepada kesihatan, tuan-tuan. Kita makan pemakanan sunnah tapi tak ikut sunnah cara makan. Hari ini ramai orang makan madu lebah. Makan madu lebah. Ustaz, orang kata madu lebah ni boleh kurangkan asma, boleh kurangkan lelah, boleh sakit dada, boleh hilang semua. Kenapa saya makan tak jadi? Awak makan macam mana? Oh, saya makan macam tu ya. Pertama ya tuan-tuan, apa saja perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita panggil sunnah fi'liyah. Ianya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka apabila ia daripada Allah, maka Allah lebih tahu keadaan fisiologi tubuh manusia. Apakah keadaan ataupun keperluan tubuh manusia? Hari ini kita makan madu pakai hentam saja. Kita tak faham cara makan madu. Madu itu asalnya pepejal, maka cara makan pun perlu pepejal. Seperti mana makan pepejal? Kita hari ini makan madu terus telan. Maka bila terus telan, fungsi saliva, ileo kita tidak bekerja. Enzim saliva ini tidak bekerja dengan madu untuk meningkatkan kesempurnaan madu ini tadi. Enzim saliva satu dalam ileo, satu lagi enzim di tapak tangan kita ni. Sebab itu bila disebut makan cara sunnah, pemakanan sunnah itu dah betul. Makan cara sunnah ni tadi. Apa dia makan cara sunnah? Cara Rasulullah SAW ambil pemakanan tersebut. Hari ini kita pakai hentam saja. Pakai hentam saja. Sebab kita tak faham cara dan tidak pernah bertanya. Kadang-kadang orang yang menjual itu pun tidak tahu. Ini masalah. Orang yang menjual itu pun tidak tahu tentang knowledge. Orang kata product knowledge, yang tidak diberi makluman kepada orang untuk amal. Akhirnya yang mendapat nama tidak baik madu itu sendiri. Padahal madu itu dah baik, dah tentu pada Yaman. Sekilo RM300. Makan tak jadi. Saya dah dekat 8 kilo lah makan. 300 kali 8 berapa Ustaz? Kita jadi pening kepala lah. 8 kilo makan tu tak jadi apa. Jadi benda ni menjadi kekeliruan pada kita. Sama juga dengan habatus sauda. Habatus sauda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beritahu. Hadis ini hadis mutawatir yang tidak boleh kita pertikaikan. Ya atau tidak hadis ni? Hadis yang sahih. Apa dia? Mafhumnya, makanlah habatus sauda, amallah habatus sauda, kerana ianya ubat kepada semua penyakit. Yang disebut habatus sauda tiada kalimah alif lam. Tiada, ataupun dalam tu disebut penyakit itu tadi tidak ada kalimah alif lam menunjuk kepada makrifah satu-satu penyakit. Untuk penyakit ni, untuk penyakit ni, dia kalimah nakirah tanpa alif lam. Bermaksudnya semua penyakit. Untuk semua penyakit kecuali asam, illa asam. Ditanya apa dia asam? Mati. Kalau ini nak menyebutkan, kalau kita kena faham kalimat Rasulullah SAW apabila keluar daripada mulut Rasulullah SAW amat berhati-hati menyebut benda itu, supaya umat akhir zaman seperti kita difaham. Jangan pakai hentam kromo.
andai kata Rasulullah SAW tak sebut illa sam, dan sebagainya, kecuali mati. Hari ni kita pula boleh kata dengan makan habatus sauda orang mati boleh hidup balik. Nak cerita teliti ya Rasulullah SAW. Faham pemikiran kita akhir zaman ni, mesti ada persoalan. Kam, bila, mata, berapa, ada soalan-soalan tu akan muncul. Maka Rasulullah dah itu siap-siap illa asam, kecuali mati makan habatus sauda. Sama juga habatus sauda. Ramainya amal habatus sauda tetapi tidak ada dapat kesan kepada diri dia. Makan habatus sauda waktu malam. Dan tentu habatus sauda tu boost metabolisme. Yang waktu malam nak boost metabolisme awak benda apa? Yang tu jadi haru biru. Ustaz, saya lepas makan habatus sauda, saya rasa hidup saya semakin lain macam. Kata apa hal pula lain macam? Sebab saya lepas makan habatus sauda, saya nak kata macam muda balik pun tidak, tua balik pun tidak. Macam confused lah dia kata. Dia nak confuse, cara dia ambil tu confuse. Benda-benda yang merangsang metabolisme diambil waktu malam. Memanglah pelik. Madu diambil waktu malam. Waktu malam ni waktu nak hibernate. Organ kita hibernate, nak rehat. Yang kita dihentam benda-benda yang untuk aktifkan organ, kan confuse. Kalau organ tu ada kotak suara, dia dah sound kita. Oi, cerdik ke tak oi? Sebab apa? Sebab tidak dapat sepatutnya, sumber yang sepatutnya. Nasib baik organ tak ada suara, tak ada kotak suara. Ada kotak suara tiap-tiap hari kena maki dengan organ. Terutama perut. Tu pun nasib baiklah Allah menetapkan setahun sekali kita ada Ramadan. Kalau tak ada Ramadan, entah apa jadikan umat Rasulullah SAW. Perut kita 24 hours kerja apa? Sebab apa? Sekarang ni ada nasi mamak 24 jam. Asal lapar pukul 3 pagi bangun lapar, makan nasi cari roti canai dan sebagainya. Itu kita tak cerita lagi orang yang buat riyadhah waktu malam. Sekarang ni kerana dihimpit oleh sistem, kita kerja sampai petang, lewat petang. Akhirnya tak ada waktu riyadhah. Dia pun fikir, tak ada riyadhah petang, aku buat waktu malam ganti. Jantung kita dah kerja daripada celik mata sampai matahari turun. Okey, dia habis sekejap. Masuk waktu malam kita pergi gym pula. Okey lagi. Berbasikal pula. Okey lagi. Main apa lagi? Apa saja waktu malam, futsal lah pula sekarang. Lepas main futsal, lepas jogging ke apa ke waktu malam riyadhah, masalahnya dia kena roti canai. Kena teh tarik. Tidak pun tom yam campur. Nasi putih tom yam campur dan sebagainya. Waktu yang di perut tidak perlukan benda ni. Dia kata aku tak mau benda ni. Jantung berkata aku tak perlukan benda ni. Tapi kita hentam. Akhirnya kita tak pelik. Umur 21 tahun dah kena sudden death. Mai kena infak. Iaitu apa? Serangan jantung. Dah kena serangan jantung umur 21 tahun. Atas padang boleh rebah. Cek serangan jantung. Anak saya tak pernah ada sakit jantung, sini ada serangan jantung. Ini masalah tuan-tuan. Pola organ tidak kerja pada waktu. Kita tak faham benda tu, susunan-susunan. InsyaAllah saya akan masuk bab-bab susunan pemakanan. Yang paling penting sekali. Benda paling mudah, pemakanan dan riyadhah. Dan yang keempat, tadilah fizikal, kesihatan fizikal. Kesihatan sudut sosiologi, iaitu perhubungan. Hablum minan nas, hablum minallah. Perhubungan sesama manusia. Sebab itulah Rasulullah SAW menegaskan, senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Engkau tak boleh bagi RM10 pada orang, tak boleh bagi RM100, tak boleh bagi RM20,000 pada orang sekalipun. Cukup dengan sedekah. Ia sudah cukup dengan senyum, sudah jadi sedekah. Hari ni kita nak senyum ke orang pun macam ada emas 80 kilo dalam mulut. Kita senyum kat dia nak kata sparrow tak sparrow. Tak sparrow, juling. Nak cerita gambaran umat akhir zaman sekarang. Dia tidak ada senyum. Tapi maksudnya kita masih bersangka baiklah. Cuma nak cerita gambaran benda yang paling kecil, paling mudah.
dalam sosiologi, kesihatan dari sudut sosiologi, sudah kita tidak boleh buat, senyum je. Senyum. Yang lelaki senyum sesama lelaki, yang perempuan jangan senyum lebar sangat kat orang lelaki, bukan mahram. Lain cerita, ustaz cerita boleh senyum, senyum tu sedekah. Hari ni saya nak sedekah 10,000 orang senyum. Last kali orang kata apa hal dia ni sejak balik pada IDD lain macam ni. Maksudnya di sini senyum sekadarnya sebagai menunjukkan suatu perhubungan kita makhluk sesama makhluk untuk sampai kepada Khalik, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran 4 sudut yang paling penting yang kita faham. Apa yang disebut as-sihah? As-sihah at-tamah, iaitu kesihatan yang sempurna. Nombor 1 kita sebut apa tadi? Nombor 1 apa dia tadi? Kesihatan dari sudut ilmu, iaitu bebaskan diri pada kejahilan. Sebab itu wahyu pertama turun pada kita adalah Iqra. Baca. Padahal Rasulullah SAW seorang yang ummi, tak tahu membaca. Tak tahu membaca. Hal ini jadi pertikaian. Tak apa, pertikaian kita tak payah pening kepala. Ummi, kenapa Rasulullah bangsa Quraisy, bangsa bangsawan dan sebagainya? Tuan-tuan, Rasulullah semasa kecil sudah dilatih berdikari. Bukan hidup dalam golongan bangsawan. Keturunan saja bangsawan, tapi tidak hidup dalam keadaan bangsawan. Maksudnya Abi Talib ini bukan seorang yang kaya. Maka tugas dia ialah beri Rasulullah SAW menjaga kambing. Sebab itu Rasulullah SAW menegaskan pada sepupu baginda SAW, iaitu Sayyidina Ali, supaya tuntut ilmu, memahami bahawa ilmu itu penting, dan memahami bahawa wahyu yang pertama turun pada kita Iqra. Baca. Istilah baca hari ni apa dia? Belajar. Cari buku, belajar, cari gali ilmu. Kerana ilmu Allah tidak sampai waktu sampai kita kiamat kita hebat, profesor sampai kita panggil zenit sekalipun. Kalau sekarang ni paling tinggi kedudukan zenit, dia panggil zenit. Zenit ni yang tak boleh lepas lah. Tak ada benda beyond dia, tak ada boleh dah lepas. Siapa yang dapat gelar ni? Ibn Sina. Itu satunya manusia dalam dunia yang diiktiraf oleh Barat mendapat kedudukan zenit. Tak boleh orang lain, tak ada orang lain dah boleh beyond dia. Nak cerita keilmuan dia tu tadi. Ni Barat bukan Barat, tapi kita orang Islam, kita taklah iktiraf sampai sebegitu rupa. Kerana setinggi-tinggi ilmu keadaannya, tetap ialah Rasulullah SAW. Jadi di sini kedua, kita kata sudut ekonomi. Ketiga, fizikal. Keempat, sosiologi, iaitu kemasyarakatan. Maka bila kita sebut sihat, iaitu major, yang paling major sekali ada 3. Satu, dari sudut jasmaniah. Kedua, dari sudut fitrah, iaitu mentality kita. Mental. Ketiga, dari sudut rohaniah. Baik, kita pergi pada jasmaniah. Bila kita sebut jasmaniah, kita sebut tahu apa tadi? Pemakanan. Apakah yang masuk dalam mulut kita? Bersih atau tidak? Disebut halal dan tayyibah. Yang halal dan bersih itu baik. Jadi dalam sudut makanan yang baik dan bersih ini tadi yang kita kena faham, ialah dianya termasuk dengan cara kita ambil. Kita makan madu. Hari ni kita makan madu masuk mulut. Ada orang kerana madu tu sedap, dia masuk, dia terus telan, sedap. Bersudu-sudu dia makan, tapi tak jadi apa-apa pun badan. Kenapa tak jadi ustaz? Cerita 8 kilo, 9 kilo dah makan, tak jadi apa-apa. Pertamanya tuan-tuan, cara makan madu adalah kena kunyah madu supaya air liur bercampur. Makan madu kunyah. Ustaz, macam mana nak kunyah? Ni kan cair. Kunyah je lah. Jadi macam tak kena ni ustaz, makan madu nak kena kunyah. Cuba dulu, jangan cakap banyak. Guru saya dulu macam tu lah, tanya banyak-banyak, dah buat ke belum? Belum. Jadi jangan cakap banyak, buat dulu. Baik. Jadi makan, kunyah. Sebab asalnya madu dari sifat pepejal, iaitu diambil manisan oleh lebah daripada bunga-bunga, daun-daun, bunga-bunga dan sebagainya, diambil dan disimpan menjadi sarang pada sarang tadi.
dan asalnya berpejal. Maka cara makan pun macam mana makan berpejal? Kerana sifat madu mesti berkombinasi dengan saliva, air liur kita. Satu. Keduanya, cara makan madu ialah Rasulullah SAW meletakkannya ke tapak tangan. Ke tapak tangan dan Rasulullah menjilatnya. Kenapa? Enzim pada tapak tangan kita. Tapi untuk kita nak buat sekarang, nampak macam tak berapa. Biar betul dia ni jilat. Sebab itu kita bagi dua option. Jangan depan-depan orang. Pergi kat orang test madu, okey tak tapak tangan, lepas tu jilat macam tu. Orang pun confused. Dia kata apa punya style macam ni, main jilat-jilat madu ni. Sebenarnya kita tak perlu jilat depan orang. Ni cerita dalam rumah. Ni jangan ustaz kata. Kita ni asal ustaz kata. Bila ustaz kata tu mulalah jadi masalah nanti. Ini bukan masalah ustaz kata. Ini masalah kena faham huruf. Jangan depan-depan orang kita buat, timbul fitnah. Kecuali seluruh orang kat tempat JB ni memang cara makan madu jilat. Makanlah. Ini kat JB ni kita seorang jenis makan madu style jilat. Jangan buat depan orang lah. Fitnah pun ada sunnah tu sendiri. Sama juga dengan makan nasi. Kita tak air dalam pinggan, tak, maksud kita hidup air dalam pinggan tu. Kena faham huruf. Kalau kat JB ni semua orang makan cara macam tu, walaupun ia yang sunnah, semua orang makan macam tu, maka kita perlu buat depan orang. Tapi kalau kat JB ni kita suruh je buat, jangan buat kerja tu depan orang. Orang pandang macam lain macam aku tengok dia. Macam kemaruk sangat dia kata. Jadi apa dia? Kita hari ni kita makan nasi jilat jari ni pun tuan-tuan, makan nasi jilat jari ni pun orang pandang pelik lah. Orang sebelah buat kita. Kadang-kadang dia buat geli. Ya, jadi padahal benda itu telah dikaji sains. Adanya fungsi hisap jari ni. Pun orang dah pandang pelik, apatah lagi hirup air dalam pinggan. Sebab apa? Air dalam pinggan tu lebih kuat enzim dia berbanding jilat di jari. Nak cerita sebab bekas tangan kita dalam pinggan tu lagi berlekat banyak, lagi bagus. Tapi kalau kita buat macam tu, orang kata kita kurang cerdik lah. Jadi kita ambil jalan cerdik, jangan buat depan orang. Takut timbul fitnah. Andai kalau hati kita dicekal kuat, iman kita kuat, buatlah, tak ada masalah. Yang jenis telinga besi ni, tak mau dengar apa pun, kau nak kata pun kau katalah. Yang penting aku tahu aku nak sihat. Itu pulang kan. Cerita cara makan tadi, sihat dan sebagainya. Yang penting sekali nombor satu adalah apakah yang kita makan yang masuk dalam kita, cara kita makan. Nah, waktu bila nak makan madu ni tuan-tuan? Waktu bila nak makan madu? Waktu keadaan perut masih kosong. Waktu keadaan perut masih kosong. Kenapa waktu perut sudah berisi tidak digalakkan makan madu? Kerana ianya akan mengganggu metabolisme badan. Apabila perut masih kosong, asid hidroklorik dalam perut kita ini tadi dapat dalam keadaan stabil. Gasnya tidak akan terbebas sehingga mengganggu kita, menjadi masalah sesak, jadi GERD, jadi migraine dan sebagainya. Dia menghindar kita daripada terkena masalah-masalah sebegitu dan menjaga perut kita. Siapa yang sudah ada masalah gastrik, iaitu sakit gastrik, yang ini ulcer di dalam perut. Sebab tu orang ni, bila satu keadaan datang seorang dia mengadu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, aku sakit perut, apa aku kena makan? Maka Rasulullah SAW kata, amal madu, makan madu. Dia makan, dia datang balik ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dah makan madu tapi tak jadi lagi. Rasulullah kata, amal madu, makan madu. Dia balik makan madu lagi, datang balik ke Rasulullah kali ketiga, aku dah amal Rasulullah tapi tak jadi juga, makan madu. Balik amal lagi, kali keempat datang, dia ngadu balik, kata tak jadi makan madu. Rasulullah kata, bukan madu itu yang masalah, perut kamu tu yang mengadu-ngadu. Yang nak cerita, maksudnya dalam matan sebut perut kamu tu yang bermasalah. Sebab apa? Cara makan tu tak betul, tak ikut sistem. Tuan-tuan, tubuh kita ni ada sistem. Sebab tu dipanggil sistem organ. Dipanggil sistem organ. Maka cara makan pun kena ada sistem. Cara kita, hari ni kita makan tuan-tuan, nak kata kesihatan fizikal, kita ambil dalaman dah. Kita makan sehari 3 kali.
kita buang air besar jamak seminggu sekali. Buang air besar dia main jamak juga. Bukan solat dia, buang air besar pun main jamak. Macam mana tak jadi masalah penyakit berjamak di dalam tu? Jamak penyakit di dalam badan dia. Ini nak cerita gambaran, apa sahaja yang kita makan hari ni, kena pastikan nombor satu, perut kita kena selamat. Perut selamat. Perut selamat, usus selamat, bermaksud sumber zat, mineral dan sebagainya sampai ke tempat dia. Andai kata kita hari ni makan hari ni, esok baru buang air besar, bermaksud zat tidak sampai sepatutnya. Sebab itulah habatus sauda ini penting. Madu itu penting dalam pemakanan kita seharian sebelum kita makan apa-apa. Nak kawal tu semua balik. Hari ni, andai kita bangun tidur, sebelum sarapan, kita dah minum air putih dengan keadaan belum berkumur mulut, iaitu sunnah, kaedah sunnah. Yang mana air liur di dalam mulut kita ni tadi, air liur basi ni tadi, bila masuk tadi bercampur dengan air, dia akan merembes, membuang, membersihkan segala patogen-patogen yang masuk sewaktu kita tidur. Kita tuan-tuan tidur, tidak ada orang tidur tik mulut dia. Ada siapa-siapa tidur tik mulut? Tak bagi benda masuk mulut, katanya. Yang ada orang buat tutup mata je tidur. Tapi tak ada lagi orang pakai masker kat mulut masa tidur. Kalau ada, tolong beritahu saya. Bermaksud, waktu tidur, waktu ni lah mulut nak ternganga. Segala cicak, lipas semua masuk. Kena pula tidur mati. Tuan-tuan, kenapa cicak, lipas tak masuk dalam mulut kita? Waktu tidur, ternganga macam mana? Lipas tak masuk. Padahal dekat mulut kita ni apa yang tak ada? Murtabak semua ada. Lekat kat gigi. Cheeseburger lah, goreng pisang cheese lah, semua ada dekat. Tapi lipas tak pernah nak hinggap masuk dalam mulut. Ini nak cerita kelebihan air liur. Andai kata kita tak ada air liur ini tuan-tuan, nak bercakap dengan orang pun macam itik jadinya. Nak cerita air liur ni tadi, saya lipat dia. Jadi maksudnya lepas minum air putih waktu pagi sebelum sarapan ni tadi, dan andai kata lepas minum air putih ni kita tidak ada terkeluar kentut, at least kalau lagi bagus buang air besar. Tapi kita tidak ada terkeluar kentut sekalipun, bermaksud usus kita bermasalah. Ada masalah mucoid, iaitu lapisan mucus yang mengeras di dinding usus. Dan ini kalau dibiarkan tuan-tuan, kalau tidak dijaga betul-betul, ia akan menyurus kepada kanser kolon. Sebab tu kita tak pelik hari ini kanser usus semakin banyak. Kanser usus semakin banyak hari ini disebabkan apabila adanya lapisan-lapisan yang tidak diperlukan usus ni tadi, membuatkan usus jadi tidak elastik, jadi mengeras. Jadi kanser kolon. Maka lepas ni kena pastikan balik ni esok pagi minum air putih. Pastikan buang air besar. Teganlah macam mana tu. Jangan buat kerja tu kejutnya. Cik adik dekat rumah tengok cik abang ni. Abang, sejak abang balik daripada UTM ni lain macam lah saya tengok. You ambil masa yang terlalu lama dalam bilik air. Tak, ustaz tu cakap. Ustaz cakap kita pagi-pagi kena buang air besar. Abang duk meneran lah. Last kali jadi buasir tuan-tuan. Duk meneran. Kita jangan paksa tuan-tuan. Usus kita ni, otot licin, dia ada sistem dia sendiri. Involuntary. Involuntary, yang itu tidak perlu kita setting. Okey, teran, lepas. Tak ada. Dia automatically. Dia ada sistem dia. Kalau benda tu jadi pada kita, Allah set pada kita. Nak buang besar, kau set. Baru dia buang besar. Jenuh kita. Sampai satu hari kita terlupa, aku 3 hari tak buang besar. Baru set balik. Sebab tu Allah cipta yang jadi duduk dalam otot licin. Involuntary system. Bukan voluntary system, involuntary system. Supaya dia ada sistem sendiri. Sakit perut kena buang lepas. Tak ada punya sakit perut, ting ada Swiss. Okey, berhenti, hold dulu. Tak ada tuan-tuan. Kalau siapa ada Swiss ni tu tolong beritahu saya. Senang, kalau saya travel jauh-jauh ada Swiss boleh tekan. Jadi maksudnya di sini nak faham. Untuk memastikan kesihatan itulah pemakanan kita jaga. Kita hari ni makan malam, sebut makan malam, betul punya malam kita makan.
Sebut makan malam, betul punya malam makan. Bukannya makan malam tu dia kata orang Melayu ni kadang-kadang dia terlalu betul-betul. Bukan langkah betul-betul. Makan malam betul punya malam ni makan. Dia tak ikut sistem betul. Tuan-tuan, sebab itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan pastikan sebelum matahari jatuh. Betul-betul gelap. Kita hari ni sebut makan malam pukul 9 malam. Okey, 9 malam. Makan pukul 10 habis. Campur dengan sembang dan sebagainya. Balik rumah, start mengantuk dah. Dah tentu. Sebab metabolisme kita bekerja dan sebagainya, kita akan start mengantuk. Sebab apa? Lepas makan malam tak buat apa-apa. Balik tidur setengah jam atau sejam lepas tu. Bila masa nak hadam dah lah. Satu. Keduanya, esok tu bangun tak keluarkan lagi. Tengah hari tak keluarkan lagi. Nak keluar petang. Berapa banyak punya jamak kita? Yang jamaknya semalam, masuk sarapan, lepas sarapan makan tengah hari, lepas minum petang baru buang. Ini gambaran nak cerita. Tinja ni tadi keluar tuan-tuan. Andai kata dia boleh menjamakkan semua benda tu tadi, sihat kita. Tapi tak mungkin benda tu berlaku. Mana pergi? Akhirnya jadi sumbat, tersumbat. Jadi sembelit. Ia bermula dengan sembelit dan sebagainya. Sebab tu penting. Kita kata paling utama nak jaga benda ni semua. Andai kita ada masalah ni, paling utama sekali kena pastikan apa yang kita makan sebelum sarapan. Bukan apa yang kita makan waktu sarapan. Apa yang kita makan sebelum sarapan. Kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya sebelum sarapan kita makan madu. Sunnahnya sebelum sarapan kita ambil minyak zaitun. Sunnahnya sebelum sarapan kita ambil habatus sauda. Hari ni pertikai habatus sauda nak ambil yang biji ke, yang kunyah tu ke, ataupun ambil yang cecair, yang cold press. Jadi yang mana satu kita nak ambil? Jadi pertikaian. Mana-mana satu pun boleh ambil tuan-tuan. Nak ambil yang biji ke, ambil cold press ke dan sebagainya. Cuma walaupun bagaimana sekalipun, kalau ambil yang cold press sekalipun, kita kena kunyah. Sebab tu hari ni orang komplain, Ustaz, kenapa makan pati habatus sauda yang Ustaz buat ni rasa pedih tetap? Tuan-tuan, ini rahsia dia. Kena melalui nasal cavity. Habatus sauda, sebab tu Rasulullah SAW kunyah, bukan telan. Rasulullah SAW mengunyah 7 biji habatus sauda tu, kunyah. Supaya melalui nasal cavity dia rasa pedas-pedas dia apa semua. Kita hari ni makan yang kapsul. Bila makan kapsul, sendawa saja bunyi bau habatus sauda. Habatus sauda sudah masuk dalam tubuh. Maksudnya habatus sauda ini tidak berfungsi secara penuh. Bukan saya menolak kapsul dan sebagainya. Apa masalah? Kita ambil kias, warid, benda lebih dekat. Nak ambil yang pati, yang cold press, ambil yang pure, yang raw-nya, bukan kapsul. Dah Ustaz, saya dah beli 80,000 kapsul kat rumah. Macam mana? Contohlah gambaran lah. Melampau Ustaz ni. Bukan gambaran. Banyaklah cerita banyak. Tak ada masalah. Cucuk kapsul tu, isap je habatus sauda tu. Pastikan biar dia rasa di dalam mulut. Pastikan dia lalu di tekak. Pastikan biar dia rasa di hidung. Dan only kita akan selamat daripada yang disebut penyakit. Dan itulah rahsia habatus sauda untuk meningkatkan, mencerdaskan akal. Sebab itulah habatus sauda yang di mana Ibn Sina panggil Shamis atau Shumis. Ini tadi tujuannya, fungsi utama yang lain adalah mencerdaskan akal, meningkatkan ingatan. Bagaimana ini berlaku? Apabila melalui nasal cavity kita, saraf kranial otak kita bekerja. Tak ada lagi orang makan benda pedas, muka dia relax, cool je. Ustaz, pedas tu? Pedas. Tak ada tuan-tuan, mesti muka dia akan berkerut semacam. Sebab itu siapa nak menghilangkan rabun, masukkan biji lada dalam mata. Hilang rabun ni. Jangan buat kerja tu Maksudnya di sini, apa sahaja pergerakan pada wajah, pada kawasan kranial, pada kawasan facial kita ni tadi adalah untuk merangsang otak, merangsang minda kita. Sebab itu penting habatus sauda yang raw.
Dah Ustaz, yang kapsul tak bagus. Bukan kapsul tak bagus, sistem tu nak faham. Sebab tu saya kata orang yang menjual pun kadang-kadang masalah. Orang kata ni nak tutup periuk nasi orang tak? Tak, saya nak beri gambaran dari sudut ilmiahnya. Kenapa habatus sauda dia kena ambil kunyah, makan dalam mulut? Kenapa madu tidak ada kapsul madu? Ada orang jual kapsul madu. Kalau ada orang jual kapsul madu, saya tak tahulah nak katalah. Tak ada orang jual kapsul madu. Sebab apa? Benda yang bersifat asalnya pepejal kena melalui pepejal gigit dengan gigi. Kecuali orang tu tak ada gigi. Tak ada gigi pun boleh dah sekarang ni. Epeton tu pun orang tak ada gigi pun ada dah. Minum susu dapat rasa ayam. Ada macam tu. Tak rasa ayam lah, kasih ayam tu. Siap gambaran dia punya iklan macam tu. Nak cerita apa dia? Benda tu kena masuk mulut dan dirasai mulut. Adakah kapsul yang susu dikapsulkan? Tak ada tuan-tuan. Yang ada tablet, yes. Ini nak faham kapsul tu tadi. Apa sebab kapsul? Apa muncul kapsul-kapsul ni semua? Kenapa kita ambil raw? Melalui IDO kita dan sebagainya merangsang. Dan inilah rahsia kepada penawar resdung. Hari ni orang nak sibuk sinus nak makan. Saya dah siap buat macam-macam Ustaz untuk ni, tapi sinus saya tak hilang, resdung saya tak hilang. Last kali try habatus sauda telan dengan raw. Oh pedih. Cukup 40 hari dia amal habatus sauda. Bukan 40 botol 40 hari dia amal. Dengan izin Allah hilang. Sebab apa? Memahami sistem. Ni kata Ustaz ni nak promote produk dia ni. Tak. Tuan-tuan nak cari produk orang lain pun boleh, tapi cari yang raw. Untuk faham sistem kan? Sistem tubuh kita. Nah, jadi sebelum sarapan apa yang kita perlu amal? Nombor 1, minyak zaitun. Dan minyak zaitun tidak kita boleh petikaikan lagi dah keistimewaan dia. Yang mana keistimewaannya itu ditasahihkan, disahkan, ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Adanya sumpah dari Allah. Di mana nak cerita bahawa minyak zaitun ni tadi, fungsi minyak zaitun ni tadi penting untuk tubuh, terutamanya jantung, mengawal kolesterol badan kita. Jadi waktu bila nak amal pun pagi juga. Jangan tidak digalakkan, tidak bagus, dan kalau boleh janganlah amal minyak zaitun waktu malam sebelum tidur. Tak ada faedah ni tuan-tuan. Kena jelas betul-betul, tak ada faedah. Kerana sistem badan tubuh minyak zaitun ni tadi, dia merangsang metabolisme dan akhirnya merangsang sistem jantung itu sendiri supaya sihat, mengelakkan trombosis, iaitu sumbatan di dalam darah. Memecahkan LDL, mengeluarkan LDL, lemak yang tidak diperlukan. Jadi di sini benda-benda yang kita perlu faham sama juga dengan madu itu tadi. Apa yang kita perlu faham tentang madu ialah nombor 1, madu lebah, bukan madu yang dicari suami. Madu yang dicari suami, ia makan hati namanya. Tu nyala sekali Pirami kata apa? Kira untung awak makan hati, orang sebelah makan tulang tiap-tiap hari. Jadi di sini madu lebah, kena jelas Tapi Ustaz, hari ni kan ada madu lebah, madu kelulut dia panggil. Madu kelulut ni okey tak Ustaz, dia tanya saya. Saya tanya nombor 1, kelulut ianya bukan keluarga lebah. Satu, kena faham. Kelulut ia bukan keluarga lebah. Tetapi bagus tak bagus? Bagus, tak ada masalah, boleh amal. Tetapi yang masalah penjual madu kelulut ni tadi, dia kata madu kelulut bagus daripada madu lebah. Ini masalah. Madu kelulut ada masalah. Yang masalah bila ada dakwaan madu kelulut bagus pada madu lebah. Tuan-tuan, yang Allah Subhanahu wa taala nakalkan di dalam Quran bukan kelulut tapi lebah. An-nahlu ni tadi lebah. Yang ada sengat. Kalau kelulut ni stingless bee dia panggil. Stingless bee maksudnya bukan keluarga lebah. Tapi bagus tak bagus? Bagus sebab sifat dia sama, dia ambil manisan dan sebagainya. Cuma
don't ever compare dengan madu lebah. You nak compare dengan benda lain produk, saya putih ke, dia putih ke tak? Tapi jangan sesekali compare dengan madu lebah. Azan tu, azan sini. Betul. Azan mana? Buku 12 satu. Betul. Ni takut azan tak kampung bunian mana kamu tu. Baik. Jadi kat sini kita nak faham. Pertamanya, bila cerita tentang madu lebah ke apa sebagainya, pemakanan yang kita makan dan sebagainya. Nak cerita benda ni panjang tuan-tuan, saya nak beri gambaran sahaja supaya kita faham cara kita ambil dan makan. Jadi Ustaz, apakah aturan pemakanan yang betul untuk sihat badan kita? Sihat badan kita, pemakanan, nak masuk dalam mulut. Nombor 1, minyak zaitun, ambil sekurang-kurangnya 5 ml pagi. Habatus sauda 3 ml pagi. Madu 5 ml. 5 minyak zaitun, 3 habatus sauda, 5 madu. Satu sudu besar. 5 ml tu satu sudu besar penuh. 3 ml ni di permukaan sudu besar tu tadi, ataupun satu sudu kecil. Sebab apa habatus sauda kena ambil 3 ml saja, tak boleh ambil 5 ml. Nak ambil 10 ml pun boleh tuan-tuan habatus sauda ni. Tapi kena tengok apa kerja kita hari tu. Kan nanti kerja kita ke office tu petang tak. Tapi hari tu ambil 10 ml. Tak, lepas buat kita datang tu pergi toilet, cuci toilet pula. Lepas cuci toilet, jemur baju bos pula. Ia jadi tak senang duduk tuan-tuan. Tak senang duduk. Don't ever try this at home. Jangan buat kerja tu. Sama juga orang lelaki, ni sudut ilmu. Jangan ambil berlebih-lebihan habatus sauda. Bimbang isteri suruh cari pasang kawan dia ni. Yang suami ni. Jangan ambil berlebihan. Kita kata 3 hingga 5 ml. Kalau ambil berlebihan nanti, isteri pun kena ambil benda yang sama supaya sama-sama kuat, seimbang. Kalau nanti isteri kata, abang tolong cari geng untuk saya. Pasal apa tak tahan? Nak cerita fungsi libido. Dia meningkatkan fungsi libido system untuk orang lelaki. Sama juga bila meningkatkan fungsi libido, automatically dia meningkatkan fungsi jantung, kerja jantung kita. Sebab itu tak boleh ambil waktu malam. Dia untuk jaga kesihatan. Ini kita cerita untuk jaga kesihatan, bukan cerita rawat masalah ataupun rawat penyakit. Cerita jaga kesihatan. Sebab setiap bahan memerlukan dos mengikut kes. Dia tak boleh dos yang sama untuk kes yang berlainan. Ini kita cerita umum untuk jaga kesihatan. Tuan-tuan jangan pening kepala pula. Saya demam pun saya hentam 5 ml. Orang demam jangan ambil habatus sauda ya. Dalam Fathul Bari dah cerita dah. Haji Asqalani dah cerita habatus sauda tidak elok untuk orang demam. Kerana apa? Sains kaji balik benda ni. Sebab tu kita kata dalam Islam ada sains, bukan dalam sains ada Islam. Dalam Islam tu ada sains. Kita nak duduk kaji betul-betul, duduk dalam Islam, kaji setiap satu apa yang Allah dan Rasulullah SAW ajar kita. Maka kita akan jadi orang yang berilmu. Jangan keluar dari Islam baru nak kaji apa ada Islam. Tak jumpa. Kita nyari dalam Islam, kaji balik apa yang ada dalam Islam. Maka kita jadi ulul albab. Maka dia cerita dia apa? Maksudnya dia bila kita demam, dalam keadaan metabolisme kita tak stabil. Resah, panas, sejuk, panas, sejuk. Dan kita kena faham, habatus sauda fungsi dia boost metabolisme. Maka bila keadaan ini muncul, mulalah jadi keadaan yang kita kata semakin tidak stabil keadaan metabolisme. Jadi orang demam jangan diberi habatus sauda. Sama juga dengan madu. Orang demam jangan diberi madu. Minyak zaitun boleh tak Ustaz? Minyak zaitun pun sekadarnya sahaja. Sebab benda ini melibatkan metabolisme. Bila melibatkan metabolisme, dia ada sistem kerja liver, hati kita. Sistem kerja thyroxine, iaitu hormon thyroid kita. Jadi, bila kita cerita benda ni semua tuan-tuan, kita dapat satu key. Kita ada masalah thyroid. Selalu masalah thyroid orang perempuan.
Orang lelaki jarang-jarang ada masalah thyroid. Why? Orang perempuan ni dia melibatkan tekanan kerja dia. Sifat orang perempuan bekerja, dia simpan dan dia meletup. Sifat orang perempuan, dia simpan dan meletup. Orang lelaki ni ada stres dia macam mana pun dia ada tempat dia nak release stres. Dia lepak kedai kopi ke apa. Kita tak jumpa tuan-tuan orang perempuan lepak kedai kopi sambil tengok wrestling pula tu. Orang lelaki dia ada sifat nak release stres dia. Macam mana? However dia ada cara dia. Orang lelaki. Orang perempuan sama ada dia simpan, meletup, ataupun dia simpan dan meletup. Orang perempuan sendiri tahu cerita ni. Dia sendiri boleh angkut sini, dia faham. Ya, inilah masalah saya. Sebab tu orang perempuan terlibat dengan atau dihurung dengan masalah berkaitan dengan thyroid, hypothyroidism ataupun hypothyroidism dan sebagainya. Maka apa yang boleh stabilkan benda ni balik? Habatus sauda. Apa boleh stabilkan balik? Minyak zaitun dengan cara ambilannya betul. Di sinilah kita nak letak dari sudut kesihatan. Apa yang kita perlu buat tu tadi? Nombor satu, apa yang kita nak masuk dalam perut kita sebelum kita makan. Seterusnya, selepas kita dah ambil 5-3-5, 5-3-5, kita ambil sifir 5-3-5 ni. Apa? 5 ml minyak zaitun, 3 habatus sauda, 5 ml ataupun 1 sudu besar madu. Pastikan setengah jam sebelum kita tidur. Sebelum kita makan, sebelum tidur. Sebelum makan. Pastikan ambil walaupun sebiji kurma. Kerana apa? Supaya persediaan untuk perut kita. Dan kaedah makan kurma cara Rasulullah SAW. Sunnah, kita kena faham. Kenapa saya mengaitkan cara Rasulullah SAW? Sebab apa saja yang Rasulullah SAW buat adalah dari Allah dan ianya terbaik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku, maka ikutlah Rasulullah, maka mereka akan dicintai Allah. Maka apa sahaja daripada Rasulullah SAW adalah daripada Allah, bukan dari Allah nafsu. Dan cara Rasulullah SAW makan kurma, hari ini kita makan kurma macam makan buah apple. Koyak satu. Ini cara makan kontrol macho kan dia. Nak kontrol cun. Kita bukan makan kontrol cun, kontrol macho. Cara makan Rasulullah SAW, dia ambil letak di tapak tangan ni dan terus ke dalam mulut. Tapi pastikan kurma ni bukan kurma yang jumbo size, yang size XL. Tuan, kurma size XL ada panjang ni. Masuk dalam mulut macam makan apa lah jadi. Kurma saiz sederhana yang kecil. Bila kita makan masuk mulut, jangan ambil letak mana dalam mulut. Itu nampak sangat gelucuk ni. Letak di tapak tangan supaya kurma ni tadi adanya melekatnya enzim di tapak tangan kita ni melekat ke kurma dan letak ke dalam mulut. Masukkan ke dalam mulut. Kunyah dan hisap bijinya. Kulum bijinya. Dan keluarkan. Dan inilah kaedah makan yang ramai orang terlepas pandang. Dan ingat ini bukan untuk saiz jumbo, ini saiz biasa. Kan yang saiz besar-besar ustaz kata, yang ustaz kata. Jadi saiz biasa, letak ke dalam mulut, bukan sumbat dalam mulut. Letak ke dalam mulut. Baik. Pastikan sekurang-kurangnya sebiji kita ambil sebelum nak makan nasi lemak dan sebagainya. Lagi elok 3 biji. Terlebih elok 7 biji. Dan lepas makan 7 biji ni masih ada selera nak makan nasi lemak, saya tak tahu selera. Maka nak cerita penjagaan perut ni tadi. Penjagaan perut. Maka kita tak makanlah, kita tak perlu pening kepala nak makan nasi lemak, nak makan nasi goreng, makan roti canai. Kita dah makan cukup karbohidrat untuk sarapan, tenaga kita waktu pagi.
Ini kita sibuk, pagi ni nak makan nasi terabu lah. Pagi ni makan nasi berlauk lah. Pagi ni makan pulut kuning lah. Tuan-tuan, orang yang makan nasi lemak, pulut kuning dan sebagainya, dia kerja apa tuan-tuan? Orang kampung. Kita hari ni kerja apa? Makan nasi lemak, mulalah waktu 10 pagi, minum pagi pula. Pasal apa? Duduk depan laptop dah mula macam ni. Syahid di tengah jalan. Berbeza dengan orang dahulu. Kita nak kait, datuk nenek saya dulu makan nasi lemak pagi, pulut berhenti lagi pagi. Apa kerja mereka tuan-tuan? Bersawah padi, menoreh getah, turun ke hutan. Berbeza dengan kita. Sifat kerja kita, cara kerja kita lain, tak boleh sama. Cara makan pun tak boleh sama. Itu satu. Dan waktu tengah hari macam biasa makan dan sebagainya, pastikan kalau kita bangun tidur pukul 6 pagi, waktu sarapan paling limit, tak boleh lebih, tak boleh overshot. Pastikan paling tinggi pukul 8 kita dah kena sarapan atau sebelumnya. Kerana apa? 2 jam lepas kita bangun tidur, asid hidroklorik dalam perut dia akan bekerja. Bila tak dapat, dia akan keluarkan gas. Itu yang bila tak dapat makanan dia, dah makan ke? Belum. Sedawa apa? Angin. Angin apa? Gas. Dan bila ini berleluasa dan berterusan, akhirnya asid hidroklorik memenuhi perut dan akhirnya akan berlaku pengakisan lapisan perut. Ini dipanggil penyakit gastrik. Penyakit dalam perut. Dan untuk elak benda inilah yang maksudnya kita tak perlu cari nasi lemak, tak perlu cari roti canai, tak perlu cari kacang pul. Orang Johor nak roti cicah kacang pul, tak perlu pening kepala benda tu. Sedia kurma 3 biji, kita dah selesai masalah itu. Dan kita dah mengikut satu sunnah, dapat pahala sunnah free pagi-pagi. Taklid kita pada mengikut sunnah. Jadi itu satu. Dan kalau bangun tidur pukul 10 pagi, pastikan pukul 12 baru sarapan. Atau pukul 10 ke 12 sarapan. Siapa yang bangun tidur pukul 10 pagi kat sini? Jadi itu maksudnya lepas tengah hari. Dan waktu malam, apa yang kita perlu ambil untuk menjaga kesihatan? Waktu malam, benda lain tidak perlu kita pening kepala. Ambil cari khal, iaitu cuka. Kalau nak paling sedap, paling cepat settle masalah, cuka getah. Tu cepat settle masalah. Penyakit apa ada? Settle tu masalah itu. Tapi jangan balik ni ada yang ditulis itu, cuka getah settle masalah. Cuka khal dipanggil khal tuhfah, khal apple, cuka apple. Khal rumman, khal delima, cuka delima. Khal tamar, cuka tamar. Waktu ni ambil cuka. Untuk apa? Yang paling pasti untuk menatural toksin dalam badan kita. Neutralize toksin dalam badan kita. Cuka. Ambil setengah jam sebelum kita tidur. Dalam 15 ml, campur dengan 150 ml air putih. Jangan ambil dia direct. Siapa yang boleh tahan current, ambil direct. Sebab apa? Lepas kalau makan cuka direct jadi current. Macam mana orang kena current? Dia punya shaking dia tu lain macam sikit. Jadi untuk mengelakkan current tu tadi, maka carilah air dalam 150 ml dengan 15 ml, iaitu 3 sudu besar cuka ni tadi, kacau, minum sebelum tidur. InsyaAllah tuan-tuan bukan saja bangun pagi ringan, bangun pagi pun dia akan buang semua toksin semua. Dan paling penting, kita nak bangun pagi bukan dalam keadaan malas. Betul. Sebab sebab antara menjadikan kita bangun pagi macam berat kepala dan sebagainya adalah toksin. Yang maksudnya oksidan dalam badan kita. Sebab apa? Sifat khal ni tadi antioksidan. Sifat kurma ke, sifat habatus sauda, madu, sifat habatus sauda, sifat minyak zaitun, antioksidan. Apa benda antioksidan ni? Anti kanser. Jadi di sini kita nak faham apa saja pemakanan, cara pemakanan itu untuk kesihatan dalaman. Masa dah singkat, saya ambil sikit lagi untuk kesihatan luaran.
Untuk kesihatan luaran, paling utama sekali adalah riyadhah. Ustaz, saya masuk office pukul 6 pagi. Ada orang masuk office 6 pagi, balik kerja pukul 6 petang. Waktu bila saya nak riyadhah? Tuan-tuan, bila sebut riyadhah ni tak perlu nak kena berjogging, pakai sukan dan sebagainya. Stretching tu satu riyadhah. Dan paling penting, riyadhah kita, Allah tidak pernah lupakan hamba-Nya. Hamba Dia yang lupa kat Allah. Apa benda? Solat. Dalam solat ada biomechanical, pergerakan tubuh kita, geometri tubuh kita ni tak di dalam solat. Tak ada orang solat sambil cekak pinggang. Ada orang solat cekak pinggang. Tak ada orang solat sambil pegang dagu. Ada biomechanical dia, menjurus kepada fisiologi tubuh, supaya apabila kita buat benda itu, kebaikan bukan saja antara kita dan Allah, ia kebaikan kepada tubuh kita sendiri. Solat itu sendiri dengan kedudukan betul, cara berdiri betul, iftirash yang betul, tawarruk yang betul, sujud yang betul, itu sudah riyadhah. Tuan-tuan tak payah pening kepala, aku nak keluarkan peluh dan sebagainya apa semua. Tapi lebih baik keluarkan peluh, cari aktiviti. Kesihatan tubuh badan lain selain pada keluar peluh, buang air besar, buang air kecil, untuk mendetox segala benda-benda yang tak diperlukan tubuh. Berbekam. Inna amsala ma tadawaitum bihil hijamat wal fasdu. Dan pengubatan yang terbaik untuk kalian adalah al-hijamah wal fasdu. Al-hijamah itu bekam, dan wal fasdu keluarkan darah. Ni wasal, menyambung, iaitu selepas hisap ni tadi, hijamah ni tadi, kita hisap, kita kena keluarkan darah. Dan kita kena faham, al-hijamah, bekam, tidak sama dengan al-fasdu semata-mata itu keluarkan darah pada vena kubik kita. Itu aktiviti keluarkan darah, derma darah. Tak sama. Itu keluarkan darah pada vena. Bekam mengeluarkan darah daripada kapilari, yang di situ terlekatnya patogen dan sebagainya tubuh kita. Ni orang tak faham apa beza bekam keluarkan darah, bekam keluar darah, derma darah keluarkan darah. Lebih baik keluarkan darah di hospital, keluar dengan darah hospital, derma darah tolong orang. Bagus, memang tak menafikan tolong orang. Tapi kita tidak boleh kata bekam ini adalah kau boleh ketepikan bekam, buat je lah derma darah. Kau boleh. Sebab bekam ini tuntutan dari Rasulullah SAW. Setiap pintu langit yang Rasulullah SAW naik waktu Isra' wal Mi'raj, Rasulullah SAW malaikat sebut, wahai Muhammad SAW, suruh umatmu berbekam. Muhammad suruh umatmu bekam. Bukan benda main-main tuan-tuan. Sebab bekam bukan pada zaman Rasulullah SAW lagi. Pada zaman tamadun Mesir. Bila sebut tamadun, peradaban, keajaiban, keindahan, keunggulan, keintelektualan manusia. Dah amalkan bekam untuk perubatan mereka. Tapi kita hari ini buat bekam untuk bukan tujuan perubatan, mengelakkan penyakit yang ini, menjaga kesihatan. Jadi di situ dari sudut kesihatan kita, riyadhah. Jagalah stretching at least. Bangun pagi jangan terus bingkas bangun. Besok bangkit bangun. Mengeliat dulu, tangan ke atas seperti memegang sesuatu, kaki ke atas seperti memijak sesuatu di atas katil, supaya urat saraf tubuh badan kita jadi stretch, jadi ringan, dan kita boleh bangun dengan ringan badan kita. Dan kita tidak ada sifat-sifat otot kita yang terkejut dan sebagainya. Riyadhah yang lain yang kita boleh buat yang menjadi tuntutan Rasulullah SAW hari ini dah semakin luas, iaitu memanah. Ar-rami, iaitu memanah. Cubalah buat aktiviti memanah. Yang mana memanah ni mementingkan otot tricep, bicep, trapezius, rhomboid, teres major, deltoid dan sebagainya. Mana otot-otot ni? Ia menjaga sistem tubuh badan kita. Menu paling ringkas sekali. Yang perempuan laki, baik laki perempuan dan sebagainya. Riyadhah. Jadi ustaz, maksudnya tak payah jogging dan sebagainya. Jogging lah, tak ada masalah. Bisa cerita orang yang tiada masa. Tuan-tuan, sebab apa disebut memanah ini penting? Ketahuilah dalam manah itu kekuatan. Ketahui manah itu kekuatan. Kenapa? Pertamanya di dalam manah ini adanya pembebasan endorfin. Relax. Orang memanah akan jadi relax. Dan orang memanah ni akan jadi tumpuan dia tadi, pemikiran dia jadi tajam. Seperti mana mata panah tu tadi. Sebab tu Imam Al-Bukhari seumur hidup beliau tidak pernah miss dalam memanah. Sibuk meriwayat hadis tapi tak pernah miss memanah.
Dan dalam manaqib atau riwayat hidup Imam Bukhari, sepanjang memanah hanya 2 kali miss sasaran. Tak apalah kita ni sepanjang memanah 2 kali je kena sasaran. Tapi memanah, memanah. Cubalah tuan-tuan supaya kita dekat warid dengan Rasulullah SAW, dekat. Kita ada suatu bukti yang kita nak hampirkan pada Rasulullah SAW. Baik, jadi itu dari sudut kesihatan dalaman dan luaran fizikal kita. Selain pada kesihatan. Lain mental kita. Mental kena jaga apa dia? Iaitu Al-Quran. Hari ni tiada ubat Alzheimer. Tak jumpa ubat Alzheimer. Orang kena Alzheimer bagi ubat, hilang Alzheimer dia. Tak jumpa tuan-tuan. Kerana dia simptom pengecutan otak. Bila sistem pengecutan otak, tiada lagi orang yang sudi otak dia yang tengah sihat bagi kat orang semua belah. Kenapa jadi otak kecut? Yang jadi boleh tahu Alzheimer otak kecut apabila orang tu dah mati saja. Jadi tiada ubat. Bila tiada ubat, hari ini dikaji oleh Israel, Yahudi. Apakah benda boleh elakkan jadi Alzheimer? Nyanyuk. Dan nyanyuk ni benda yang ditekan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, nyanyuk benda yang paling risau. Kita jadi lupa tak apa, jangan jadi nyanyuk. Sebab mati dalam nyanyuk benda yang rugi. Mati dalam keadaan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maka apa benda yang boleh elakkan kita pada nyanyuk jadi Alzheimer? Elak pada jadi Alzheimer? Al-Quran. Dan ini dikaji oleh Israel, dikaji oleh Yahudi. Dan jangan pelik tuan-tuan, orang Yahudi baca Al-Quran. Kita hari ini orang Islam, tapi nak baca Al-Quran sehari 10 ayat pun menjadi suatu kepayahan. Baca timeline Facebook, no problem. Baca mesej WhatsApp kawan-kawan, no problem. Tapi nak baca Al-Quran 10 ayat jadi masalah. Sebab itu benda ni ditekan oleh Rasulullah SAW. Bila kita baca Al-Quran, jaga baca Al-Quran supaya tidak jadi rumah seperti dalam kubur. Bila universiti dah turun, bermaksudnya jadi di sini maksudnya untuk Alzheimer baca Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Dalam Al-Quran kita nak faham nun, kena tengok titik, kena tengok lingkung nun. Kita nak faham ta, kita kena faham titik-titik ta tu tadi. Dan kita nak sebut Al-Quran ada makhraj. Kita tak boleh sebut ta bunyi ta bunyi itu tak boleh. Mesti ada ta bunyi betul. Makhraj. Dan kita perangsangan pada otak cranial, otak facial kita. Jadi ada perangsangan. Macam mana nak kena Alzheimer kalau tiap-tiap hari baca Al-Quran pun tuan? Kita hidup, hati kita hidup. Itu dari sudut mental. Sudut rohaniah, banyakkan bersujud kepada Allah. Sihat kita, sihat tubuh badan, bukan saja satu badan yang keadaan sujud ni. Darah sampai, oksigen sampai cukup, dan hypothalamus kita boleh bekerja dengan baik, thalamus kita bekerja dengan baik, otak tengah kita, midbrain, kita panggil midbrain hari ni. Orang ini sibuk buat khusus midbrain. Untuk anak bijak buat midbrain. Tuan-tuan, anak bijak mudah saja, munajat pada Allah dalam keadaan sujud. Bijak kita. Hari ni orang Islam jadi kurang bijak apabila kurang sujud kepada Allah. Dia jadi kurang bijak. Ini betul, bukan benda main-main. Kita kurang sujud pada Allah, kuranglah kita hubungan dengan Allah. Kurang hubungan dengan Allah, tidak sampai kita ke hadrat Allah seperti mana doa kita nak sampai pada Allah. Fazkurni azkurkum. Kau ingat pada aku, maka aku ingat pada engkau. Allah yang sebut sujud pada Allah. Ini hubungan rohaniah. Ini disebut kesihatan rohaniah. Doa. Sebab itu Imam Muslim sebut, jika aku ingin bercakap dengan Allah, jika aku ingin dengar Allah bercakap denganku, aku baca Al-Quran. Jika aku ingin bercakap dengan Allah, maka aku solat. Imam Muslim sebut. Supaya apa? Nak faham hubungan kita dengan Allah. Rapat kita dengan Allah, jauh segala kebatilan. Jauh kita dengan Allah, dekat dengan kebatilan. Mudah sikit dalam hidup kita. Orang Islam Allah letak dalam keadaan umat yang bertuah. Andai kita hilang lari pada kebertuahan ini, maka kita ambil kesialan, kita ambil kemalangan. Pilihan di tangan masing-masing, tangkah dan undilah yang betul. Nah, baik, jadi di situ sajalah saya sebut sedikit dalam ruangan masanya sedikit ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat sedikit. Cuma saya nak beri maklumat sikit. Ini bukan promote, cuma kita beritahu saya dah bawa habatus sauda yang kita cold press, yang cold press daripada biji, yang tidak menggunakan bahan besi, tidak menggunakan bahan panas, daripada bijian yang betul keluar minyaknya.
Yang maksudnya kalau siapa yang tidak mau mengunyah dia boleh telan terus. Ya? Boleh bertanya ke? Boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz. Saya ada dua soalan Ustaz. Daripada pencerahan Ustaz tadi, saya mohon untuk dicerahkan lagi berkenaan dengan makan sebelum terbenam matahari ataupun sebelum waktu jadi gelap. Dan kedua mengenai alio sebelum kita makan sesuatu setelah pagi. Jadi soalan pertama saya, daripada laporan Newsweek, majalah Newsweek pada bulan 8 2006 melaporkan bahawa beberapa hospital ternama di Germany telah melakukan kaedah yang membuktikan menaikkan kesihatan kepada pelanggan-pelanggan mereka atau pesakit-pesakit mereka dengan mengambil kaedah berpuasanya umat Islam. Jadi berpuasanya umat Islam, kita makan selepas terbenam matahari, selepas gelap, dan kita bersahur pun di waktu gelap. Jadi di mana di sini bertemu pertemuan mengatakan kita hendak makan sebelum waktu gelap. Dan Rasulullah SAW, saya yang tidak pakar hadis ini, daripada tazkirah-tazkirah yang saya sertai, banyak kali menasihati kepada umatnya Rasulullah SAW, hendak sihat adalah berpuasa. Banyak-banyak berpuasa. Hatta perempuan yang tak cantik pun Rasulullah SAW berpuasa. Jadi berpuasa maknanya kita makan di waktu gelap, iftarnya dan sahur. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya mengenai memakan makanan-makanan sunnah ini dengan air liur kita yang belum dibasuh waktu kita bangun tidur. Bukan. Apa maksud Ustaz tadi? Minum air. Minum air. Ya, minum air sebelum air liur kita dibasuh. Jadi apa yang saya faham, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajar ahli keluarga dan para sahabat baginda SAW sentiasa bersiwak, sentiasa memperbarui wudu. Jadi kalau kita bangun pagi, kita minum air dengan air liur kita yang kita cakap yang basi, bagaimana pertembungan mengatakan, yang Rasulullah mengatakan bahawa kita bangun tidur, kita wudu, kita dah batal. Maknanya kita dah berada di punggung. Pertamanya Rasulullah suruh kita memperbarui wudu, baru kita ambil apa yang kita katakan tadi, minum air terlebih dahulu. Jadi dua pertemuan ini saya mohon pencerahan yang lebih lanjut daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Dah habis soalan? Selesai? Baik. Pertamanya, soalan pertama tentang sahur waktu gelap. Kalau kita faham, sahur ini dilakukan waktu bila? Sebaik-baiknya sebelum tidur. Sebaik-baik waktu sahur waktu bila? Kalau ikut waktu, sebelum subuh. Kita kata setengah jam sebelum subuh. Bila kita kata setengah jam sebelum subuh, waktu itu fajar sudah naik atau belum? Waktu itu menuju kepada naiknya fajar. Kita tidak kata waktu gelap. Sebab itu, bila dikatakan riyadhah yang terbaik waktu malam adalah waktu pukul berapa? Kalau sebaik-baiknya tidur ikut sunnah, tidur awal. Kita tidur awal. Dan kita bangunnya awal. Membuat apa? Kita solat qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu 1/3 malam. Bila kita sebut 1/3 malam, ini tidak disebut yang maksudnya Rasulullah SAW bangun 1/3 malam, Rasulullah minum air putih dengan air liur basi dan sebagainya. Tuan-tuan, terutama tuan yang bertanya, tuan mulia bertanya, bagus soalan ini untuk pencerahan. Bila kita bangun pagi dengan air liur basi, pertamanya air liur basi kita ni tadi, betul Rasulullah SAW menggalakkan bersiwak, menggalakkan memperbaharui wuduk kita setiap waktu. Dan kalau boleh setiap setiap masa kita berwuduk dan setiap masa kita bersiwak. Dan bersiwak ini amalan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW hampir wafat. Baik. Bila kata air liur ni tadi, air liur basi ni tadi,
keadaan kita bangun tidur, kita terus minum air, pertamanya itu adalah satu sistem dalam tubuh kita. Yang maksudnya di sini, Rasulullah SAW tidak cerita bangun tidur terus bersiwak, bangun tidur terus ambil. Yang paling pasti Rasulullah SAW ada memberitahu gambaran, bangun tidur, basuh muka, basuh tangan, kebersihan. Why? Kita tidur, kita tak tahu tangan letak di mana. Sebab apa? Kebersihan itu separuh daripada Islam, separuh daripada iman. Maka yang paling pasti itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka bila kita bangun tidur, kita minum air putih kita ni tadi, dengan keadaan air basi kita dalam mulut dan sebagainya, kita telan terus. Pertamanya untuk mengaktifkan organ-organ dalaman tubuh kita. Ambil air, minum air. Baik, tentang puasa, tentang berpuasa. Berpuasa Asyawm ni tadi kita tak tolak, memang baik dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah SAW menggalakkan sahur, dan sahur pula pada waktu yang disebut itu tadi. Rasulullah SAW ambil di akhir waktu sahur. Rasulullah SAW tidak ambil awal waktu sahur. Supaya apa? Pertamanya mengambil sistem tubuh itu semula, mengambil keadaan sistem tubuh itu semula. Andai kata Rasulullah SAW tidak menjaga benda ni, Rasulullah SAW akan beritahu, bersahurlah kamu di awal waktu sahur. Satu, hikmah daripada sini, dari sudut kita kata di akhir waktu sahur menghampiri subuh, iaitu waktu menghampiri ke cerah. Kita kata waktu fajar mula nak naik sistem tubuh itu. Keduanya, tenaga tubuh kita, keadaan tenaga. Andai orang bersahur awal, pertamanya pasti dia akan tidur balik. Bila tidur balik, keadaan tubuh sudah berubah untuk dia mengembalikan tenaga tubuh dia. Di sini. Jadi kita faham, maaf, dalam keadaan kejahilan saya ni, itulah gambaran dia kerana apa Rasulullah meletakkan sahur itu di akhir waktu sahur, supaya nak menceritakan tentang keadaan waktu itu sendiri. Kalau kita kata waktu gelap tadi kita kata apa dia? Sebab waktu siang kita mengambil waktu yang panjang. Waktu kita sahur, kita dah tidur, kita bangun, qiyamul dan sebagainya, waktu tersebut bukan waktu bekerja kita, waktu kita rehat, hibernate, kita rehat. Dan kita ambil waktu tersebut untuk mengaktifkan organ kita, merangsang organ kita. Ini sistem tubuh. Andai kata kita ambil waktu yang gelap, yang sama juga waktu yang disebut gelap ni tadi, 3 pagi kita makan. Tiada lagi sahur waktu 3 pagi, kalau subuh waktu 6. Jadi saya rasa situ sajalah untuk saya boleh jawab. Ada apa-apa lagi ke? Boleh. Ada Ustaz, atas faktor masa kita boleh tutup sesi kedua lah. Jadi terima kasih yang berbahagia Ustaz, merangka pengasas terapi Islam Al-Fatah yang Melaka dan juga penceramah bebas. Jadi sebelum